Hello, Assalamualaikum guys. Okay, suara dah okay Okay, audio semua dah on kan. Okay, hello, Assalamualaikum guys. So, selamat datang ke live streaming weekend kita. So, yang ni tak silap aku live streaming yang keempat. Okay, yang ketiga hari tu aku ada buat. Tak silap aku 2 hari lepas aku buat time siang. Tu je santai punya live streaming. Aku just tunjukkan berkenaan Adobe Illustrator. Kalau korang tengok dekat weekend punya timeline orang panggil timeline, korang akan nampak apa weekend punya live streaming waktu pukul 3 petang tak silap aku. So video tu sekejap dalam 45 minit je. Yang tu live santai-santai je aku buat sebab nak solvekan ada satu masalah dekat logo tu. So aku saja tunjuk time petang tu. Okay, so untuk live kita pada hari ni live kita pada hari ni kalau korang tengok kat poster, kita akan masuk dekat Adobe Premiere Pro. So ni live pertama menggunakan Adobe Premiere Pro. Sebab live sebelum ni, kalau korang tengok live pertama yang dekat YouTube tu pun aku menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Okay, Photoshop. So yang ni first time kita nak masuk Adobe Premiere Pro. So kalau personally aku kalau buat pengetahuan korang dalam banyak-banyak software Adobe Premiere Pro lah Adobe yang asyik selalu crash je. Tak pasal-pasal bila buat-buat kerja tiba-tiba problem. Tak kisahlah laptop korang power macam mana sekalipun, mesti korang akan ada pengalaman sekali crash macam tu. So bila korang guna software ni, make sure korang sentiasa control S sentiasa save bila buat apa-apa project. Okay, so hari ni punya live kita nak cakap pasal 3 efek. Kita nak menggunakan 3 efek je. Okay, efek yang pertama iaitu zoom logo outro. Zoom logo outro ni aku tak prepare. Kiranya aku tak sediakan lagi logonya. Okay, aku nak buat logo apa kan. Okay, jadinya nanti kita tengok logo apa yang kita nak buat. Sama ada logo weekend ke ataupun maybe boleh juga kot logo weekend. Okay, lepas tu efek yang kedua kita nak buat iaitu text behind object. Text behind object ni memang ramai yang minta tutorial ni kan. Okay, so aku akan kongsikan text behind object ni. Aku macam nak tunjukkan, macam contohnya aku stay kat sini kan, video kan, lepas tu kat belakang aku ada tulisan. Okay, dia ada banyak cara lah. So ni aku tunjukkan cara yang paling mudah dekat Adobe Premiere Pro. So yang terakhir ialah typewriter effect. So typewriter effect ni dekat dalam Adobe Premiere Pro dia boleh buat, tapi tak secantik yang dekat After Effects. Kalau After Effects nampak huruf dia tu keluar sebiji-sebiji. Okay, nanti aku akan tunjukkan dengan lebih detail berkenaan typewriter effect. So kita nampak tulisan tu dia type isi tulis. Okay, okay, sebelum kita mulakan, kalau korang tengok kan perbezaan live streaming kita pada kali ni dengan compare dengan sebelum-sebelum ni, kamera webcam ni kita dah canggih sikit dah clear berbanding yang live kita sebelum ni. Tapi aku still tak sure sama ada synchronize tak aku punya audio dengan suara dengan video ni. Maybe dia macam lag ke lambat ke. Okay, salah satu masalah dekat kamera ni, dia boleh terima banyak sangat cahaya. Kalau live sebelum ni, aku punya cahaya ni aku tak buka. Okay, aku ada macam softbox kat sini supaya tak gelap lah kan, supaya dapat tangkap bila aku record. Tapi disebabkan aku dah pakai kamera lain, so kamera ni agak silau. So aku kena tengok bila aku turunkan, nanti dia ada macam flicker. Dia ada line macam tu. Macam shutter speed dia tu tak dapat tangkap. So bila aku rendahkan sikit cahaya ni, so dia ada line tu. So aku terpaksa buka paling terang. Tapi nanti aku akan silau So aku akan pakai topi untuk live kali ni. Sebab aku kena jaga mata aku kan. Mata nak pakai lama kan. Okay. Oh, aku lupa nak pelankan lagu background music. Ke dah okay? Okay. Okay, disebabkan kita guna Adobe Premiere Pro, so jadinya kita rasa lagu kita tak pakai sangat kot. Kita tak sentuh pun berkenaan audio. Tapi aku akan kongsikan beberapa tips berkenaan Adobe. Okay, so aku cerita lagi sikit apa perbezaan antara Adobe Premiere Pro dengan After Effects. Adobe Premiere Pro dengan After Effects ni dia advance. Apa benda yang Adobe Premiere Pro boleh buat, After Effects boleh buat. Cuma tak silap aku perbezaan dia
dia punya duration lah. Okay, Adobe Premiere Pro dia biasa orang edit tak ada sampai 3 jam satu timeline tu. Tak ada sampai panjang macam tu kan. Tapi Adobe Premiere Pro boleh sampai 3 jam. Sampai lebih-lebih pun boleh lah. Okay. So, jom kita masukkan. Okay. Okay, first kali kita buka Adobe Premiere Pro. So, aku menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020. Still bukan paling latest, tapi boleh lah. Dia punya, apa yang kita nak gunakan hari ni, dia punya efek apa semua tu semua sama je dengan even CS6 pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, kita nak start dengan zoom logo outro Okay, kita buat new project dulu. New project, kita nak typekan okay, live live weekend. Okay. Okay, siapa yang baru datang boleh lah kita like sikit. Kita like, kita share kita punya live streaming ni. Kasih kepada member korang supaya dapat join sekali live streaming kita pada hari ni. Okay. Okay, suara dengan video macam delay sikit tapi still boleh tangkap. Okay, betul bila aku tengok balik kan, bila time live aku tengok suara audio dengan video. Audio dengan video dia macam synchronize sikit tau. Tapi bila dah habis live streaming, bila dia upload semula, bila aku tengok balik tak sama. Memang lari lah, agak jauh juga lari dia tu. Okay, so kita dah masuk dekat Adobe Premiere Pro. Ini standard layout lah yang aku selalu guna. Korang boleh je hilangkan kalau terlalu crowded Kadang-kadang benda ni aku tak guna. Korang boleh right click, close panel. Nak nampak kemas sikit lah dia punya layout ni. Okay, kita nak start dengan apa kita nak start dengan cari logo dulu. Okay, logo. Nak pakai logo apa pakai logo weekend je kot rasanya. Okay, rasanya pakai logo weekend. Weekend yang ni logo outro ni aku nak buat dia macam zoom macam mana aku nak tunjukkan. Nak bayangkan tunjuk kat korang pun macam susah juga. Okay, antara ni kot. Okay, aku try pakai gambar ni. Kalau tak cun kita tukarlah nanti. Okay. Okay, sekarang kalau korang perasan aku dah edit sikit aku punya layout ni. Sekarang aku dah belajar sikit macam mana nak letak tempat chat ni kan. So kalau korang chat bolehlah keluar sini. Tapi aku tak letak dekat live weekend punya workspace ni sebab takut mengganggu bila aku nak edit. Tapi kalau korang share live stream ni, insyaAllah akan keluar pop up dekat mana-mana dekat atas live ni. Okay, so korang bolehlah try share. Korang try share, nanti benda tu ada keluar. Share kat member korang. Sebab tu lah salah satu faktor. Maybe ada orang tanya, kenapa tukar platform? Kenapa tak stay dekat YouTube? Kenapa tukar kepada Facebook? So Facebook dia ada features like dia lah. Kalau kita bukan features like, kita ada share. Kalau kita tekan share, dia terus keluar kat timeline kan. Tapi kalau kat YouTube kita tekan share, kita tak ada timeline YouTube kita. So dia entah keluar mana-mana. Kita kena send dekat WhatsApp ke IG ke. So tu leceh lah. Okay, kita dah bawa masuk logo. Rasa nak letak background. Tak apa. Kita masukkan video seterusnya kat download. Tadi aku ada download satu video. Okay, 2 video ni kita akan guna pada hari ni. Okay, satu video ada perempuan menari ni. Okay, satu lagi ada video perempuan tengah jogging. Ini aku download daripada apa lupa nama dia. Mixkit tak silap aku. Okay, so kita nak start kita punya sequence. Kalau korang tengok sini ada timeline, no sequence. So kita kena adakan sequence. Kalau bawah ni dia ada tepi tu sampah ni, ada ikon tepi tu sampah ni. Tekan new item, tekan sequence. Okay, so siapa yang tak pernah buka Adobe Premiere Pro ni, jangan risau. Jangan risau. Kalau korang ada basic Photoshop, ada basic Illustrator, korang senang lah tangkap. Dia punya shortcut keyboard semua sama. Okay, contohlah aku letakkan Mixkit. Okay, betul. Itu ejaan dia, MIXKIT. Okay, thank you. Korang boleh tengok boleh buka website dia, korang boleh download. Dia ada sediakan video percuma, dia ada sediakan efek, dia ada sediakan transition. So korang boleh download kat situ. Okay, kita dah buka video ni.
Kita masukkan pula logo ni. Logo ni okey lah kot. Okey, nampak tak dia besar kat sini? Okey, aku besarkan sikit kat sini. Okey. Tapi maybe yang ni aku rendahkan sikit resolution. Aku takut laptop aku stuck ni. Bila-bila je boleh crash ni. Okey, kita dah buat masuk logo. Kita nak start pergi kat effect control. Kita tengok kat motion ni. Sebab beza After Effects dengan Adobe Premiere Pro ni, lagi satu yang aku kurang minat dekat Adobe Premiere Pro ni, dia ada limit bila kita nak scale up kita punya logo ni. Dia ada limit dia. Okay, aku nak kamera ni lalu dekat celah-celah lubang atas ni. Celah-celah lubang atas ni. So first kali kita plotkan dulu final logo ni kita nak dekat mana. Okay, tapi kurang sesuai sebab background kita ni, maybe aku color gradekan jap video yang orang lari ni, sebab aku nak dia nampak gelap sikit. Exposure Okay, exposure. So nampak macam dia lari dah lewat malam sikit lah. So aku nak logo tu pop out sikit, nampak benda tu keluar. Okay. Korang yang sedang tengok live ni, korang pernah main After Effects tak? Kalau korang sebelum ni buka Adobe Premiere Pro, tapi korang pernah guna After Effects tak? Sebab kalau macam aku memang minat After Effects, tapi tak sempat lagi nak khatam. Sekarang ni baru explore untuk Adobe Premiere Pro. Tapi tak ada masalah sebab kebanyakannya aku tengok siapa yang belajar After Effects dulu, dia punya prinsipal berkenaan video tu dia kurang berbanding siapa yang belajar Adobe Premiere Pro. Jadinya siapa yang belajar pasal Adobe Premiere Pro, dia akan rasa minat nak belajar After Effects. Tapi siapa yang belajar pasal After Effects dulu, dia rasa macam kurang minat nak belajar pasal Adobe Premiere Pro. Tapi tu aku punya tu je lah, spekulasi je lah. Tak ada nak percaya betul-betul kan. Okay, tak apa. Kalau Premiere Pro, jangan cakap Premiere Pro je korang mampu. Korang mampu After Effects, jangan risau. Dia punya effect semua sama, cuma take time je. One day kalau korang ada orang terdekat dengan korang kan, pandai After Effects, korang try lah, minta dia ajar one by one ke. InsyaAllah tak ada masalah. Dan aku nak tahu juga, sebelum korang belajar Adobe Premiere Pro, software apa yang korang belajar? Software editing video apa yang korang belajar? Aku personally aku cakap mustahil kalau korang tak ada basic editing video, tiba-tiba korang terus lompat ke Adobe Premiere Pro. Bagi aku macam mustahil lah. Tak tahulah kalau korang ada. Kalau macam personally aku daripada Movie Maker. Movie Maker tu apps percuma yang ada dekat setiap Windows punya soft laptop. Movie Maker, lepas tu aku dah mahir Movie Maker, aku pergi ke Filmora Wondershare. Aku rasa Filmora Wondershare ni korang semua tahu. Lepas tu daripada Filmora Wondershare, aku guna agak lama lah, berapa tahun tau Filmora Wondershare. Lepas tu baru aku lompat ke Adobe Premiere Pro. Maybe aku ada daripada Movie Maker, aku ada masuk ke tu. Apa apps dalam phone tu? Yang warna orange tu, Viva Video tak silap aku. Oh, Dizu demo ni power Terus start dengan Adobe Premiere Pro ni. Okay, apps phone betul. Start je dengan apps phone. Ramai juga member aku belajar daripada apps phone. Tapi bila dia pindah ke dalam laptop, dia akan lebih cepat lah pemahaman dia berkenaan layer, timeline. Okay, so kita dah masukkan logo. Kita nak keluarkan, tekan ni, framing ni. Lepas tu tekan ni, Ctrl R, apa entah line ni kan. Kita nak cari center. Okay, ni aku tak nak pakai. Okay, tak nak pakai. Sekarang ni pun memang kau nak decode kan. Memang aku agak terperanjat lah. Sekarang dalam phone semua sekarang dah 6GB RAM, 5GB RAM, 7GB RAM. Dah dahsyat lah. Phone pun dah sampai 8GB RAM. Apatah lagi laptop bila tengok kan, laptop 4 RAM, 8 RAM, 4 RAM lah paling minimum kan aku tengok zaman sekarang ni. Phone lagi tinggi RAM. So mana taknya orang zaman sekarang semua edit video dalam phone je. Waktu aku dekat U dulu, semua edit video pakai phone je. Simple, tak payah fikir apa pun. Okay, kita dah ada video ni. Kita tekan skill, tekan position. Oh, maybe aku nak kecilkan sikit logo ni. Okay.
Okey, lepas tu kita dah ada dot 2 ni. Dot ni kita panggil keyframe. Keyframe. Salah satu faktor kenapa aku tukar daripada Filmora, aku upgrade ke Adobe Premiere Pro sebab dalam Filmora Wondershare tak ada keyframe ni. Waktu dululah. Itulah salah satu masalah pasal phone. Phone tu kecil kan. Susah nak tengok. Kalau setakat nak edit video untuk boyfriend korang ke girlfriend korang ke hari jadi sesiapa ke, boleh lah pakai phone kan. Tapi kalau untuk video-video orang bayar korang ke, elakkan lah. Takut tiba-tiba hilang ke projek korang. Okey, kita besarkan paling besar. Lepas tu tarik. Kita nak video logo tu masuk dalam lubang ni. 6,000, 7,000. Tak salah aku dia sampai 100 ke dia dah upgrade. Okey, cun. Aku pun tak expect dia muat-muat. Okey. Alamak. Ctrl S, savekan dia. Betul-betul. Tapi mostly aku tengok siapa yang edit dalam phone ni tak adalah pakai jari kan, pakailah pen tu kan. Tapi memang betul, salah satu masalah memang susah nak tekan button rip sebab jari besar kan. Okey. Kita try play. Nampak tak? Okey, logo tu dah ada. Logo tu daripada besar jadi kecil. Sound. Okey. Tapi tak cukup cun lagi. Okey. Okey, kenapa tak cukup cun? Sekarang ni aku kasih tips lah. Ni pun bukan tips daripada aku pun dapat daripada orang atas aku. Dia ingatkan kat aku ada 4 benda yang boleh jadikan video korang nampak cun lah. 4 benda. Dia kecil je 4 benda ni, tapi kalau kita apply dekat video kita nampak gempak lah. Okay, first kali iaitu main keyframe. Keyframe yang mana aku cakap ni keyframe ni. Keyframe. Banyakkan main keyframe. Okay. Lepas tu yang kedua ialah motion blur. Kita kena main dengan motion blur supaya nampak video kita tu dia tak keras. Okay, first ialah main keyframe. Letak keyframe. Lepas tu kita letak motion blur. Yang ketiga ialah apa orang panggil ni? Easy ease ni. Easy ease ni iaitu ease in, ease out. Contoh kalau korang ada keyframe ni, korang right click, korang pergi kat temporal ni, korang ada proses sini. Liner, bezier, auto bezier, continuous ni. Ini semua dia punya ni, ease in, ease out ni. Benda ni yang akan apa orang panggil. Okey, contoh video ni aku kebawahkan. Okey, nampak line ni. Biasanya dia akan melengkung dia ada shape. Contoh bila kita gerakkan tangan kita, ni dah masuk prinsipal ni. Macam susah pula nak terangkan. Contohnya tangan kita bila kita nak gerak ke kiri ke kanan macam ni, dia tak jalan straight macam ni. Dia macam mana? Dia awal-awal perlahan, laju, perlahan balik. Macam tu. Dia akan nampak natural lah kalau ada benda tu. Okay, sebagai contoh kalau macam video kita ni tadi, ini tak nampak natural sangat Dia macam di situ, letak situ. Dia macam tak cun. Kita nak kasih motion sikit, nak nampakkan gempak sikit. Okay. So apa kita nak buat lagi? Kita nak apply effect apa lagi? Okay, kalau aku biasa apply effect. Okay, kita try main dulu Kita right click, kita pergi ease in. Cuba letak sini, ease in. Nampak graph ni daripada straight tadi dia dah melengkung ke bawah. Kita try play. Okay, maybe awal ni kita letak ease out. Korang kena eksperimen Dia sometimes dia sesuai, sometimes tak sesuai. Okay, aku rasa nak terbalik kan. Ataupun yang ni ada line ni korang boleh naikkan macam ni. Cuba try. Okay. Aku dah tersilap Dia nampak benda tu bergerak pula Okay, alamak. Tekan Ctrl S kalau dah apply effect banyak-banyak Kita tak boleh jangka benda ni. Nanti menyesal lah. Dia bergerak ke kanan Aku rasa dia punya apa orang panggil? Margin titik dia tu dah bergerak pula. Okay, tak apa. Kita apply benda lain dulu Okay, aku rasa nak dia buat bouncing sikit Wih, ke laut jadi.
Okay, is out ni macam mana? Benda yang macam ni lah. Kira korang kalau dekat Adobe Premiere Pro, korang boleh turunkan benda ni ke bawah. So, korang nampak line ni. Dia akan nampak lebih natural tau. Pergerakan dekat objek korang. Kalau macam benda ni, dia akan nampak lagi natural bila dia bergerak. Aku rasa dah boleh pergi kat workspace ni. Okay. Nampak ni. Okay. Kau kena try and error kat bahagian sini. Tapi tak apa, kita tak masuk dengan lebih mendalam. Sebab sekarang ni, kita punya live ni dah berminit. Kita dah setengah jam lah. Okay, kita banyak habiskan masa kat efek ni. Tapi tak ada masalah, efek ni memang agak lama. Okay, kita apply efek kedua pula. Adobe Premiere Pro, efek dia tak banyak. Korang type je kat sini, blur. B-L-U-R. Lepas tu kat sini ada, korang nampak. Scroll paling bawah. Kau akan jumpa. Kalau dia biasa, kalau korang ambil camera blur, aku dulu pun pakai camera blur. Kat sini ada effect camera blur. Tapi sejak aku pakai ni, aku dah tak pakai dah camera blur. Sebab aku pakai ni. Gaussian blur ni lagi okay lah. Korang boleh try. Okay, select masuk sini. Apply dekat effect ni. Oh, okay. Thank you Dizu Demok ni. Okay. Betul, dia sebab lagi satu pun kita main dengan XY punya position, lepas tu dengan scale lagi. So kita tak silap kita apply tu dulu ataupun kita jadikan dia nest object dulu. Okay, alamak tergerak. Okay, tak apa, kita clear dulu lah. Uih. Okay. Mana tadi? Blur. Gaussian blur ni korang apply dekat sini. Okay, lepas tu kan nampak tak? Disebabkan logo ni ialah gambar, so kita kena blurkan dia. Kita letak plot ni dulu, jam rendering ni. Lepas tu kita baru blurkan dia. Okay. Blurkan dia dulu. Ada lagi satu cara tau. Kalau korang malas nak main dengan keyframe ni, ada satu lagi cara. Korang buat je dulu logo ni. Lepas tu korang boleh nestkan dia. Lepas tu baru korang apply speed ramp. Speed ramp pun boleh. Speed ramp. Okay. Kan still nampak macam fogging depan ni kan. Nampak macam kabus-kabus ni kan. Kita besarkan kita punya video ni. Tekan P pen. Lepas tu kita letak satu titik sini, satu titik drag ke bawah. So dia akan mendaki sikit lah. Okay, rasanya kita depankan sikit, kasih orang tengok video ni dulu. Rasa nak buat time orang perempuan ni lari time kat tengah . Okay. Lagi satu aku minat. Aku lagi minat Adobe Premiere Pro berbanding Illustrator sebab Adobe Illustrator ni bila korang edit, korang boleh apply lagu tau. So aku lagi minat bila dengar lagu. Okay. Bila buat kerja ni sambil dengar lagu. Lagi-lagi kalau lagu tu kita nak kena buat ikut beat kan, rentak dia apa semua. Dah akan lagi shock . Okay. So ni aku nak kabuskan dia lagi. Supaya dia tak terlalu kacau kita punya subjek. Okay. Tadi kita dah buat apa ? Kita dah apply kabus ni. Sok jadi macam tu. So blur kita dah main. Dan sejak aku akan ni kan, aku minat guna direction blur. Direction blur tu dia buat apa kan? Direction bila korang apply dekat logo kan. Sebab aku suka matikan video tu guna direction blur. Tekan jam rendering ni. Lepas tu tarik direction ni. Okay. Alah, dia dah ada shape ni pula. Okay. Kita main-main kat sini. Okay. Kita matikan dia macam ni lah. Okay, cun.
Okay, itulah dia basic dulu untuk zoom logo outro. So kita nak masuk dekat text behind object pula. Kalau korang dapat mahirkan zoom logo outro ni, kalau korang dapat mahirkan benda lah ni, insyaAllah korang dapat mahir keyframe ni. Okay. So ini kita punya yang pertama. Yang kedua pula kita nak apply text behind object. Text behind object aku ada sediakan satu video. Video orang menari ni. Ini pun aku download dekat Miskit. Okay. So apa kita nak buat? Aku tutup dulu benda lah ni. Okay. Okay, dekat sini aku nak apply beberapa efek yang agak menarik. Satu kita dah ada ni kan. Kita letak dulu teks kat kita duplicate dulu. Duplicate tekan alternate drag ke atas. Lepas tu korang pergi teks, tekan teks sini, T ni, korang tekan je kat atas video ni. Aku tulis, kita nak tulis apa? Weekend lah. Weekend. Okay, lepas tu kita besarkan dia. Letak kat belakang. Okay, apa beza outro dengan intro? Outro dengan intro. Actually, untuk efek tadi, yang kita buat zoom outro logo tu kan. Yang tu sesuai untuk outro. Kalau intro tak sesuai sangat buat jenis zoom macam tu, nampak logo macam tu. Kebiasaannya logo orang tak tunjukkan time awal video, tunjuk pada akhir video. Tapi depends lah, sometimes ada je kan yang video tunjuk time dekat depan-depan tu. Kebiasaannya kalau dia keluar time awal-awal video tu, efek dia bukan macam tu. Efek dia lebih lembut berbanding akhir. Sebab akhir orang dah tahu apa yang kita buat, apa kita nak sampaikan. So, diorang dapat energy tu. Macam tu lah pemahaman aku. Tapi aku biasa macam tu lah aku buat. Okay, kita dah masuk tulisan ni. Kita pergi dekat, kita tukar font dia dulu lah. Nak tukar font. Sama ada dekat sini boleh. Adobe Premiere Pro. Aku guna Adobe Premiere Pro untuk CC ni baru tahun ni. Sebab sebelum ni aku tak pakai CC. Daripada berapa tahun lepas aku pakai Adobe CS6 sahaja. Punya lama aku duduk CS6 tau. Okay, so kan kita dah duplicate satu video yang pertama. Okay, aku besarkan juga. Lepas aku letak sini. Kita dekat timeline kita dah ada dua video yang sama. Ni aku duplicate. Lepas tu kita dah ada satu title weekend. Okay, title weekend ni kita letak dekat tengah-tengah. Lepas tu apply efek apa yang kita nak kena apply dekat gambar video atas sekali ni. Kita cari efek dia iaitu Luma Key. Luma Key. Okay. Apa beza CS6 dengan CC? Okay, beza dia, CS6 tu lama punya version, CC punya tu baru. Tapi tak silap aku, CC apa yang jelas aku nampak CC dia ada link dengan Creative Cloud, kira dia latest punya version, dia akan sentiasa update. Kalau CS6 dia tak link langsung dengan internet. CS6 tak ada setting gradient color. Dia tak ada benda ni. Betul. Dia tak ada apa ni orang panggil color grading punya setting ni lah. Kalau dalam CS6 dia ada, tapi dia tak letak layout macam ni. Semua yang kita kena kawal semua dekat dalam editing part ni. So dia macam leceh sikit. Salah satu faktor aku tukar ke CC sebab ni jugalah. Kita ada preview, kita ada color grading apa semua ni. Okay, kita balik ke panel ni. Okay, CC lagi banyak option setting. Betul. Adobe Premiere Pro, CC lagi banyak. Kita boleh letak kat Creative Cloud punya. Dia ada bergabung dengan online punya version apa semualah. Efek-efek pun dia ada update. Paling penting, paling ketara dia ada benda ni. Mask ni, option. Dekat sini, nampak ni dia ada pen tool untuk mask. Free drawing bezier ni. Ini dalam Adobe CC tak ada. Adobe CS6 tak ada. Okay, aku pun dah keliru dah. Frust sikit pakai CS6. Okay, kita balik semula kat sini. Kita tadi dah type Luma Key kan. Kita apply Luma Key masuk kat video yang pertama. Okay, Luma Key apa dia kan? Efek apa kan? Luma Key ni, dia kalau korang minat Sam Calder ni video luar negara, orang Inggeris lah. Kalau korang tahu, inform sikit dekat chat.
Ada sesiapa tahu tak siapa Sam Calder? Okay, Sam Calder ni pun salah satu content creator yang bagi inspirasi lah. Bagi inspirasi kat aku untuk skill editing video ni. So Lumaki ni antara transition yang Sam Calder selalu guna. So kita main kat sini. Dua setting je korang main kat sini. Setting yang sebelum ni aku buat 70. Ini tak ada, korang try je main-main. Dia setting akan sentiasa berubah, depends on video korang. So korang tak semestinya pakai setting aku ni. Okay, so dekat sini dia akan bermain dengan warna gelap dengan warna terang sahaja. Okay, tengok nampak kita dah tukar setting dekat Lumaki ni. Nampak bila aku play video ni. Nampak automatic tulisan tu, tapi hanya boleh guna Lumaki ni dekat video yang subjek macam ni. Nampak background dia terang tau. Background terang, subjek depan gelap. So kita boleh guna benda ni. Okay, nampak tak? Semudah ABC. Okay, apa nama dia tadi? Nama siapa Nama siapa ni? Kami Black Rose ni. Nama siapa Okay, so korang boleh share kan kat member korang. Kita ada lagi 45 minit je sebelum live ni habis. Okay, kita dah ada effect ni. Nampak tak? So typography tu dah dekat belakang, penari ni dah dekat depan. Sam Calder. Okay, Sam Calder. Tapi korang kalau minat pasal Photoshop, korang boleh buka Benny Production. BENNY Production. Okay, korang boleh tengok. Aku suka skill Photoshop dia. Skill Photoshop dia memang bagi aku gempak lah. Aku pun jealous tau dengan dia. Sebab dia tahun 2020 sekarang. Dia umur dia 18. Memang muda, tapi dia punya memang power lah. Dia macam ni, dia macam siluet. Betul siluet. Aku pun lupa nak bagi tahu. Dia siluet video content tinggi kan. Okay, betul. Kiranya kalau korang ada siluet macam gambar lari tadi. Mana video lari kita tadi ni? Okay, gambar perempuan yang tengah lari ni. Gambar ni pun boleh sebab perempuan ni siluet. So kita tengok aku duplicate dekat alternate. Kita weekend punya title ni kita kedepankan. Okay, efek ni Lumaki ni korang boleh tekan Ctrl C, copy. Korang pergi kat video ni, Ctrl V. Nampak tak tulisan weekend tu dah ada kat belakang. Kan cun tu. Kan nampak macam wow. Nampak gempak nampak bila korang play tulisan ni kan, time dia tengah lari kan. Nampak nampak stylo tapi dia tak berapa kemas. Tapi kalau korang buat video, kalau korang macam betul-betul korang rasa dah berpuas hati dengan skill Adobe Premiere Pro korang try masuk ke After Effects. After Effects ada satu untuk mask generator dia tu lah, untuk trace kan kita punya subjek ni. Nampak video ni perempuan ni dia lompat-lompat kan. Kita boleh trace, auto trace. Kita just tekan, lepas tu biar dia generate untuk trace je. Lagi senang After Effects. Okay, tapi aku nak tunjukkan satu lagi skill dekat Adobe Premiere Pro ni. Okay, yang ni kita edit tanpa lagu. Tapi biasanya kalau korang edit video, mestilah kena ada lagu kan. So lagu tu korang boleh matching kan. Untuk apply dekat efek belakang ni, kita pergi kat video effect. Aku lupa nama dia. Effect, distort, offset tak silap aku. Okay, kita apply offset punya dekat video ni. Kita tengok apa kegunaan offset ni kan. Kita apply video kat bawah tau. Okay, tengok kita salah. Kita gerakkan ni. Nampak nampak tu. Korang kalau nak edit video TikTok ke, boleh lah pakai efek kan. So okay, kita try letak satu plot sini. Ni kita drag laju-laju. Kita try tengok jadi tak jadi. Kan nampak macam benda tu wow. Nampak macam apa dekat kereta api kan. So korang boleh try explore effect ni. Dia nampak fun lah. Salah satu faktor kenapa aku suka Adobe Premiere Pro ni ada. Kita boleh eksperimen dengan apa-apa efek kita. So kalau nak bagi dia laju yang belakang tu, rapatkan je titik ni. Nampak? Okay. Lagi efek yang lagi PR semata untuk TikTok. Kalau nak
kalau korang tahu lah kan, dekat TikTok tu mostly yang edit video yang menari-menari tu, itu pakai After Effects tau. Aku tak tipu. Memang lagi dahsyat bila nak hasilkan satu video. Sebab After Effects ni dia untuk video-video pendek tu memang sesuai lah guna After Effects. Adobe Premiere Pro ni tak sesuai. So memang mostly memang pakai After Effects. Aku pun ada beberapa member aku yang edit video After Effects semata-mata untuk TikTok. Okay, memang nice lah. Okay, kita dah ada ni. Aku nak tunjukkan satu lagi effect. Tapi tadi aku dah tunjukkan, iaitu blur. B-L-U-R. Direction blur. Kita apply dekat Weekend punya title. Okay, Weekend punya title. Kita direction blur ni kita letak ke tepi. Oh, silap, 90 degrees je. 90 degrees untuk direction dia. Nampak? Kita kaburkan sikit. Okay, kita try apply macam ni. Sekejap kita blurkan macam ni. Tekan titik satu. Lepas tu normalkan dia balik. Okay, kita dah ada dua titik kan. Korang boleh tekan alternate untuk duplicate. So nanti dia akan naik turun. Alamak, terlalu lambat pula. Kita rapatkan sikit titik dia ni. Kita try play. Terlalu lambat lah. Too slow. Kita besarkan sikit. Okay, kita rapatkan. Okay, try play. Minimum RAM After Effects 8GB. Maybe betul kot 8GB. Ikut projek korang. Sebab certain dekat After Effects, sebelum ni aku buat projek apa paling latest, dan aku tak ingat tapi 4GB boleh, tapi ikut korang punya. Harap laptop korang tak banyak sangat, korang pakai storage apa semua kan. Okay, tapi lagi selamat apa-apa software Adobe kalau korang guna 8GB tu kira okey lah, lagi cun lah. Kalau 4GB memang tak boleh go sangat lah. Okay, so korang nampak efek-efek dia macam ni. Maybe nak buat 45 lah. Okay je. Aku tahu nak apply macam mana. Kita letak satu direction 90 degrees kat sini. Lepas tu kita pusingkan dia. Okay, kita try play. Korang kalau bosan-bosan memang try je semua effect kat sini. Adobe Premiere Pro ni try je setiap satu button ni. Okay, kita try pusing-pusing macam tu. Nampak? So nampak dia menggila sikit lah. Itu yang kita mahu. Kita gelapkan sikit. Okay, itulah dia antaranya untuk text behind object. Okay, nampak ni orang lain lari ni pun dah lari beberapa kali ya. Okay, kita masukkan yang terakhir, typewriter effect. Typewriter effect ni senang senang. Aku rasa aku tunjuk sekejap je pasal typewriter effect ni. Okay, typewriter effect ni kita first kali kita mestilah kena ada text. Kita letak ini. Kita nak tulis apa Weekend. Aku sendiri pun salah je. Weekend 1 2 3 Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Okay, aku kecilkan dia. Okay, aku kecilkan font dia. Okay, aku besarkan sikit. Kerapatkan sikit. Aku kecilkan dia lagi. Contohlah tulisan ni. Tapi tulisan ni terlalu tebal. Kita nak cek yang nipis sikit. Okay, ni macam cun. Okay, let's say lah kita letak dekat position subtitle lah. Subtitle punya position. Cakap pasal typography ni, korang pun boleh pun dapat pergi dekat grafik, tak salah aku, grafik. Okay, pergi kat grafik. Dekat sini banyak kat sini dah disediakan. Tapi apa yang disediakan, kalau korang betul-betul join korang bayar tiap bulan under Adobe tu, maybe korang boleh guna lah.
dengan typography apa semua. Tapi kalau korang pakai yang crack punya, ada beberapa yang korang tak boleh guna lah. Okay, korang akan jumpa mana? Korang boleh ambil je lah mana-mana yang ada kat sini. Okay. So aku nak tunjukkan typewriter effect tadi kan. Dia bukan typewriter sebenarnya. Typewriter yang zaman dulu punya tu kan. Ini kira type je, type effect. Nak nampak benda tu nampak macam type effect. Okay, korang ada dua cara. Satu, korang pakai mask. Okay, mask yang ni. Mask yang ni tau. So korang boleh gerakkan, nampak tak ni? Ini mask untuk ada kat setting bawah opacity ni. Dia sama je macam Photoshop, ada mask. Lepas tu kalau aku tak suka pakai ni sebab dia leceh. So aku tak nak pakai. Untuk typewriter ni, korang pergi kat effect. Korang type kat sini. Liner. Waktu aku awal dulu pun aku ada masalah sikit nak hafal nama-nama effect ni. Sebab itulah yang lagi satu aku tak berminat dekat Adobe Premiere Pro ni. Efek tu kita kena cari tau. Cuba kalau korang awal-awal belajar dulu, mana korang tahu ada efek-efek korang nak kena type cari satu-satu ni kan. Okay, so kita dah apply liner wrap ni. Liner wrap ni efek dia buat macam mana kan? Sekejap, kita tutup dulu atas ni. Kemas-kemaskan. Okay, kat liner wrap, kita pergi ambil sini. Korang pasti ada tulis sini, transition completion. Kita boleh drag daripada 0 sampailah 100. So nampak belah kiri dia ada, belah kanan tak ada. Actually dia bukannya ada line dekat sini tau. Dia daripada atas ni sampai ke bawah. Dia tutup, penuh kali. Tutup ada. So kat sini korang boleh kawal. Supaya ada tak ada. Tapi kita nak dia terbalik kan. So kalau kat sini dia tulis ni wipe angle 90 degrees. So 90 degrees tambah 180 berapa Drag pusing 260. Okay, cun. So dah dapat 260, nampak tak? Okay, so simple je. Kita pergi ke paling tak ada. Kita letak 1 jam rendik ni. Kita apply belakang sikit. Pergi kat paling ujung. Okay, lepas tu kita try play. Okay, nampak tak? Ini antara perbezaan dia lah. Dia tak nampak real. Dia nampak macam ada satu box hitam yang tutup benda tu, bagi benda tu gerak. So nampak macam tak real. Tapi okey lah. Dan aku ada satu tips lah. Macam mana kita nak bagi edit kita tu real. Okay. Kalau macam 4 tadi tu yang aku dapat daripada Benny Production tu, diingatkan pasal manic keyframe, motion blur, is in dengan 60 frame per second. 60 frame per second tu agak susah juga nak dapat kan. Okay, kalau untuk aku pula, first kalau kita nak bagi nampak kita punya video tu gempak, first kali kena ada sound effect. Lepas tu sound effect tu paling penting Bila kita dah apply satu video, kita edit apa-apa video korang edit kan, sound effect tu benda paling penting. Sound effect dengan background music. Dua tu kalau korang salah pilih ataupun salah letak lagu kan, so boleh menyebabkan mood orang lari lah. Macam tak syok Kalau kita pun tengok movie ke tak ada lagu, rasa macam mood nak tengok macam tak ada. Sebab kita, kalau untuk korang biasanya kalau diberi pilihan sama ada video kualiti yang buruk tapi audio okey, ataupun audio okey video kualiti yang buruk, ke aku cakap benda yang sama? Video cantik audio tak clear, ataupun video tak cantik audio clear. Macam tu Korang prefer lagi mana? Kalau macam aku selalu ingatkan kat member-member aku yang biar video kualiti tak okey tapi audio kualiti okey. Tu akulah. Kalau korang pilih mana biasanya? Okay, dekat pen tool ni korang boleh tekan lama-lama, keluar kotak. So korang boleh drag, dapatkan kotak warna putih ni. Tukar colour dia. Kat sini tukar warna putih. Okay, lepas tu pergi dekat vector mesh. Korang kecilkan je. Letak betul-betul kat sini. Korang boleh besarkan. Sorry. Okay, sound design ni penting supaya feeling. Betul.
Betul. Kalau korang dah start belajar editing video waktu umur sekarang ni, korang boleh kumpulkan video, korang boleh kumpulkan audio-audio yang korang download daripada YouTube, yang korang kumpulkan daripada member-member korang ke. Paling penting apa, audio angin tu. Kan biasa dapat bunyi angin-angin tu kan. Korang kalau ada download banyak dekat YouTube kan, korang simpan lah. Sebab benda tu project untuk next time confirm ada guna. Confirm. Aku pun sampai sekarang aku ada simpan lagi benda-benda aku download dulu-dulu. Cuba simpan lah. Tu orang panggil apa? Asset lah. Dalam editing pun ada asset tau. Cari seberapa banyak sebelum one day nanti korang dapat job besar kan. At least korang dah ada lah benda-benda tu. Okay, mana tadi? Okay ni. Kita pergi kat motion, kita boleh tarik tak situ. Kita letak 1 jam. Okay, letak 1, 2, 3. Kita boleh gerakkan dia ke sana. Nampak line ni biasalah kan. Mesti ada line kan. Kalau tak ada line ni tak nampak yang macam kita type. Okay, tu dia. Tada. Simple. Okay, wash effect kena ada. Betul, tu paling penting. Waktu itulah efek pertama yang aku selalu guna. Tapi jangan guna banyak sangat lah. Sebab nanti kita tak dapat nak control. Sound effect kita kena letak. Sebab kalau macam itu untuk bahagian sound lah. Untuk bahagian audio punya. Tapi kalau korang edit video ke, korang kena banyak simpan stock green screen ke, smoke punya effect, smoke, dust. Lepas tu apa lagi smoke dust tu je lah yang biasa letak kat depan-depan kan. Front punya effect ni. Tak pun dulu waktu aku kat sekolah menengah dulu, setiap kali efek aku guna, aku selalu letak burung green screen. Korang boleh cari dekat YouTube ada burung punya green screen tu kan. Tu setiap kali transition aku nak main kan, aku tiba-tiba aku letak burung lintas tu dulu aku suka apply lah. Bila laju-laju kan nampak macam kemas lah. Okay, so ni efek terakhir sebenarnya. Okay, ni efek terakhir dah kita punya editing pada hari ni. Tak sangka pula secepat tu. Okay, lepas tu betul kita overlaykan atas tu. Lagi satu perbezaan Adobe CC dengan Adobe CS6, dia punya blend mode dia. Waktu CC tak ada benda ni tau. Nampak ni blend mode ni. Yang ada kat bawah opacity ni. Dulu waktu Adobe CC tak ada. So sekarang dia dah apply blend mode. Sama blend mode yang ada kat Photoshop, dia letak dekat dekat Adobe Premiere Pro. Dulu setiap kali nak guna blend mode ni kan, kena masuk After Effects. Sebab After Effects ada blend mode. So sekarang dah ada. Okay, so title ni dah ada. Cun. Lepas tu yang kan tadi kita ada 2 video kan. Keep setting. Lepas tu satu lagi video ni yang lari ni. Okay, aku tunjukkan yang biasa apa efek yang Sam Calder tu guna kan. Sam Calder biasanya dia akan buat efek macam ni. Daripada video ni, dia akan pergi ke sini let's say. Okay, so dia akan apply luma key. Efek luma key. Kalau apply luma key, so nampak tak efek tu? Kita try gelapkan. 1, 2, kita tak jam ni. Ke belakangkan sikit. Kita apply 1, 2. So apa akan jadi? Transition dia akan jadi macam, alamak, aku dapat rasakan laptop aku dah berat. Okay, nampak tak tu? Daripada gelap ni, dah akan tangkap yang warna gelap dulu. Sebab tu warna hitam dulu. Sebab tu badan warna hilang, line-line ni hilang dulu. Sebab dia tangkap yang hitam dulu. Kan nice ni. Tak pun korang boleh terbalikkan. Terbalikkan dia macam mana kita terbalikkan dia. Okay, tak pun buat macam ni. Nampak macam dia tengah bergaduh Okay. Hop.
Macam tu ada. Kita boleh control dia punya sini. Okay, mantap. Tak pun kita boleh ke belakangkan ni, kita ke depankan ni pula. Kita tengok. Efek tu kita yang kawal. Korang jangan risau, semua ni korang boleh explore, boleh try and error. Okay. Biasanya orang transition dia akan buat macam fade in, fade out je kan. So korang boleh lah try main dengan Lumaki ni. Tak ada lah nampak macam sikit-sikit fade in, fade out kan. Yang ni pun okay. Cuma kena pandai lah cari setting dia. Sok hilang. Okay, Cun. Lagi apa aku nak tunjukkan? Sebab kita punya 3 benda projek yang kita nak buat pada hari ni semua dah settle. Lagi satu sebab kebanyakan orang sekarang ni, diorang dah ramai yang bertukar dengan DaVinci Revolve. Betul tak? DaVinci Revolve kan? DaVinci lah nama dia kan? Kau aku salah aku tak ingat lah sejak kau kan ni. Aku search sekejap. DaVinci apps video editing. Siapa kat ini pernah guna DaVinci? Betul lah, DaVinci Revolve ni. Software DaVinci ni orang kata bagus. Dia punya playback dia tak stuck macam ni. Kalau kau tengok Adobe Premiere Pro ni tadi, stuck tau, delay tau. So bila delay ni rasa macam geram juga bila korang apply banyak-banyak efek kan. So bila orang semua daripada Adobe Premiere Pro, dia marah dekat Adobe kenapa tak nak upgrade kan, kenapa tak nak tukar apa-apa kan. So orang semua dah bertukar kepada, kebanyakannya dah bertukar kepada DaVinci Revolve. Tapi kenapa aku stay juga Adobe Premiere Pro? Sebab DaVinci Revolve tu dia punya keyshot memang sangat berbeza dengan Adobe. Dia punya apa orang panggil keyboard shortcut dia. So kalau macam, dan lagi satu features yang aku suka dekat Adobe Premiere Pro dengan After Effects, kalau macam video ni kan, korang nak masukkan ke After Effects, korang boleh right click, select dulu video ni, korang boleh right click. Lepas tu kat bawah ni dia ada replace with After Effects composition. So korang boleh masuk terus ke After Effects. Okay. So kadang-kadang DaVinci Revolve saya pakai untuk color grading je. Betul. Color grading dekat DaVinci Revolve pun bila aku tengok pun aku rasa jealous tau. Dia punya setting sangat mantap lah. Sebab siapa yang orang dekat, aku selalu tengok ads orang tu dekat Instagram. Dia memang power gila color grading. Aku lupa nama dia. Dia memang power color grading. So dia memang lagi prefer guna DaVinci Revolve lah. Sebab color grading dia banyak kita boleh apply. Color grading dia, tak silap aku, dia ada bit dia tu lagi advance daripada Adobe Premiere Pro. Okay. Tapi jangan risaulah, kita kalau belajar tak habis, pakai apps mana-mana pun sama je lah. Kita kena belajar, khatamkan dulu satu software jadi master dulu, barulah kita nampak perbezaan dia tu. Sekarang ni pakai je apps apa-apa, tak ada masalah. Okay. Serius lah, aku dah tak ada apa pula nak tunjukkan dekat Adobe Premiere Pro ni. Okay, Adobe Premiere Pro ni lagi satu yang tak ada kat CS6, dia tak ada mikrofon ni. Okay, mikrofon ni dia senang lah dekat Adobe Premiere Pro. Kita tekan kan, test. Suara kita dengan dua kan. Okay, test. Okay, kita tutup balik. Nampak dia terus record tau suara dia. Waktu aku awal-awal dulu pindah ke Adobe Premiere Pro CC ni kan, bila aku jumpa features ni, aku rasa bagus lah. Sebab mostly aku ada buat video pakai voiceover. Ada voiceover suara lah, ada suara support video tu kan. Biasanya aku akan buka Adobe Audition. Adobe Audition tu Adobe untuk edit suara, nampak ni. Biasa kita nak record lagu ke kan, kita akan pakai Adobe Audition lah. So aku akan buka Adobe Audition, aku akan record suara aku export ke MP3, aku baru masuk Adobe Premiere Pro. Tapi bila aku dah tahu yang Adobe Premiere Pro dah boleh record suara, so wow, lagi mudah lah kerja aku. Tak payah nak sibuk-sibuk guna dua software apa semua tu kan. Aku pakai satu software je. Lepas tu kita nak apply dia punya audio effect pun dah makin mudah. Okay, aku tunjukkan sikit audio effect dia. Kita dah record audio kita kat sini. Suara kita dengan dua kan. Okay, test.
Okay, tapi disebabkan mic aku ni dia dah terus cancel noise kan. Dia bukan cancel noise lah. Bila aku tak bercakap, dia tak record apa-apa. So, kita dah tak perlu nak apply. Okay, kita dah tak perlu nak apply. Mana orang panggil. Oh, aku salah tekan. Mana back kat sini? Okay, pergi kat dialog. So, aku dah tak perlu nak apply. Apa nama benda tu? Mana Aku dah lama tak masuk Adobe Premiere Pro ni. Sebab aku setiap aku akan buka Adobe Photoshop je. Sebab tu bila aku buka Adobe Illustrator, aku buka Adobe Premiere Pro, aku rasa kekok ah. Dah jarang gila aku guna. Okay, repair tak salah aku. Okay, repair. Lepas tu saya nak reduce noise. Korang boleh tekan reduce noise. So korang boleh kawal lah dia punya noise, dia punya bunyi bising-bising. Suara kita dengar dua kan. Kan dah tak ada noise ni. Tapi aku tutup lagu dulu lah. Aku tutup lagu dulu supaya korang clear. Okay. So bila aku play, kita dengar dua kan. Okay, test. Okay, dia ada perbezaan sebenarnya. Tapi maybe susah nak nampak. Tapi jangan letak terlalu banyak. Sebab kalau korang letak terlalu banyak, dia akan suara kita dengar dua kan. Okay, test. Nanti suara dia akan jadi macam robot lah. So, itulah dia. Kalau boleh elakkan waktu korang recording. Kalau boleh elakkan daripada tangkap noise, elakkan dulu time recording. Kalau tak boleh nak dielakkan, baru edit. Okay, cubalah elakkan macam mana sekalipun. Letak korang rakam dekat almari ke, korang rakam kat tepi tilam korang ke. Try elakkan dululah. Kalau tak boleh, baru cuba buang dekat sini. Okay, lepas tu saya setting lain ni aku tak nak tunjuk sangat. Sebab kalau aku tunjuk, nanti siapa nak beli kos aku kan. Okay, kalau korang perasan dekat atas ni, atas aku ni, aku akan nampak supplementation design dengan motion graphic design. So dalam motion graphic tu aku ada tunjuk aku guna Adobe Premiere Pro. Aku akan ajar sedetail yang aku mampulah, daripada basic tools sampailah efek-efek tambahan, sampailah ke audio. Dan aku ada bagi beberapa link, beberapa plugin ke yang dapat membantu korang dalam editing video. So harga tengah promosi before 2021, before tahun depan lah. Kita ada lagi 1 bulan 10 hari macam tu kan. So korang boleh lah dapatkan course tu, supplementation design menggunakan software AI dengan Photoshop. Tapi aku ajar detail dekat Illustrator. Photoshop aku tak ajar detail sangat. So untuk motion graphic course, aku ajar pasal Adobe Premiere Pro. After Effects aku tak masukkan. Aku ajar Adobe Premiere Pro sahaja. Okay, so kalau siapa berminat, memang highly recommend lah untuk motion graphic course tu. Okay, kita ada lagi 15 minit ni. Okay, aku nak buat apa lagi 15 minit ni? Okay, korang ada apa soalan tak? Okay, biasanya kalau macam edit video untuk untuk IG story. Sebab ada orang tanya aku, kalau macam kita edit video, macam mana kita nak jadikan video tu gempak kalau setakat guna gambar dan guna video simple kan. Macam mana nak nampakkan video tu berbeza dengan video orang lain. So seperti mana yang aku cakap tadi lah, sound effect, kita bermain dengan audio, bermain dengan background music. Kalau kita dapat edit ikut dia punya rentak, ikut dia punya soul tu, sekali bawa sama-sama kan. Kalau ikut rentak dia, beat dia semua sama. Video biasa pun, kalau kau tengok Apple punya commercial biasanya audio dia tu gempak. So dia boleh bawa video dia biasa je, hitam putih je biasanya macam tu kan. Dia buat minimal, simple macam tu je. Okay, tu yang pertama, kita kena ada sound effect ataupun background music. Lepas tu as in as out ni, benda nak nampakkan kita punya video tu natural. Dia punya motion dia tu natural. Lepas tu korang kena ada motion blur. Motion blur depends on apa yang korang nak tunjuk contohnya typography tu nak masuk, kita tak boleh masukkan sekeras-keras macam tu. Kita kena apply motion blur sikit supaya dia nampak natural, nampak harmoni macam tu. Okay, lepas tu 60 frame per second tu, kalau korang mampu bagi 60 frame. Kalau tak mampu pun tak ada masalah. Okay, tak ada siapa pun perasan. Okay, so okay, lagi apa
Kalau korang, salah satu faktor kenapa kita nak kena edit dekat After Effects, satunya sebab After Effects effect dia memang unlimited, terlalu banyak. So aku akan edit dekat aku edit dekat After Effects sebab After Effects ni untuk durasi sekejap-sekejap tu boleh lah. Boleh lah. Kalau dalam setakat video 10 second, 15 second, edit dekat After Effects. Okay, memang cun lah. Tak ada masalah. Takkan ada masalah pun nak compare dengan Adobe Premiere Pro. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita habiskan lah live kita ni awal. Lepas tu, aku tak rasa... aku ingat kan, sebelum ni live ni, aku nak buat macam setiap minggu lah. Setiap minggu, aku nak try konsisten. Setiap hari Sabtu, pukul 9 malam. Hari masa sama, cuma tarikh je berubah. So, tapi tak sure. Maybe one day tak dapat nak diteruskan. Maybe sebab sekarang ni tengah busy-busy sikit. Walaupun hari Sabtu kan, aku pun ada beberapa projek aku. Okay. So, takut tak dapat nak teruskan. Tapi insyaAllah kita ada orang baru. Tak silap aku, nanti kita ada seorang lagi member weekend yang akan buat live streaming. Tapi itu tak confirm lagi lah. Kita tengok kalau benda tu jadi, maybe dia boleh buat sama ada hari lain ataupun buat pada masa yang sama. Dia ganti waktu hari aku ke. Okay, cun. Okay, tapi before ni, siapa yang sekarang masih lagi guna Filmora Wondershare? Aku ada guna Filmora Wondershare. Aku tak ingat aku dah uninstall belum. Aku still lagi guna Filmora Wondershare kalau macam kerja simple. Okay, sebab Filmora Wondershare tu dia dah sediakan transition, dia dah sediakan beberapa benda yang kita tinggal drag and drop je. So dah lagi mudah lah. Okay, yang member baru tu tajuk dia nak buat pasal Photoshop tak silap. Photoshop atau Illustrator. Tak pun ada sesiapa minat InDesign lah kat sini. Siapa minat InDesign? InDesign ni apps untuk kita edit apa? Edit layout website. Kalau ada sesiapa yang minat pasal website punya design, so korang boleh aku boleh je inform. So kita nak tengok market lah. Siapa yang minat pasal web design tu. Okay. Betul, Filmora aku memang suka. Filmora memang dia user friendly lah. Kiranya sesiapa je yang even tak pandai edit video, masuk Filmora, bila dia tengok, okay, dia tahu lah apa button-button ni boleh buat. Okay, dekat sini nak cut, dekat sini nak trim ke apa ke. Dia lain macam Adobe Premiere Pro ni. Kalau awal-awal tak ada siapa nak guide kan guna Adobe Premiere Pro ni. Siapa je nak tahu, siapa je. Buka-buka 4 panel kosong kan. Okay, kalau korang tengok sini, buka-buka dapat 4 panel kosong ni. Siapa je nak bagi tahu nak tekan apa dulu kan. Kalau Filmora dia dah macam simple sikit. Kita dah tahulah apa nak tekan kan. Okay, lagi untuk apa aku bukannya, maybe setengah orang ada yang suruh buat live pasal Adobe After Effects. Aku bukan tak nak buat pasal After Effects. Sebab After Effects ni tak ramai yang guna sangat. Orang belajar sampai Adobe Premiere Pro, lepas tu tak berani nak masuk After Effects. So aku bila nak buat dekat live pun, dan lagi satu aku takut aku punya laptop tak dapat support. Sebab Adobe Premiere Pro pun dia dah stuck macam ni. Aku takut nak bawa After Effects. Okay, prefer Filmora yang dulu atau Filmora yang sekarang? Filmora yang dulu interface dia nampak macam mudah faham. Tapi Filmora sekarang ni, bila aku tengok dia punya efek dah semakin banyak. Dan disebabkan dia nak muat efek, dia nak tambah efek-efek baru kan, dia punya nampak complicated sikit lah. Tapi boleh lah kot. Aku pun tak boleh nak cakap mana okey, mana yang tak okey kan. Biasanya software ni bila dia dah upgrade ke new version, mesti ada lagi okey, betul tak? Dia mestilah ada orang-orang dalam dia dah berbincang ke, dah cakap okey ni lagi better daripada sebelum ni. Aku rasa je lah kot, mana-mana pun okey lah. Aku dah lama tak buka Filmora. Okay, maybe untuk masa akan datang aku akan main software 3D. Aku minat 3D, tapi bukan Blender. Sebab Blender aku tak ada project dengan software Blender lagi. So maybe untuk akan datang ke, aku akan guna software Rhino ke. SolidWorks tak aku tak boleh lah SolidWorks terlalu kaku.
Kita ada SolidWorks kat sini. Okay, SolidWorks ataupun Rhino. Aku maybe ambil Rhino lah kot. Okay, Rhino simple sikit. Okay, kalau aku ada project ke untuk next, aku akan guna software Rhino. Wow, kita ada lagi 10 minit yang terakhir. Okay, sebelum kita habiskan live streaming kita pada hari ini. Okay, sampai ke aku dah tak tahu lah nak cakap apa. Okay, so kalau korang yang join, siapa yang korang tak pernah beli lagi aku punya course, so aku bagi tahu lah antara kelebihannya, kalau siapa yang beli course kat weekend ni, korang akan dapat masuk ke group support. So group support ni sebenarnya InsyaAllah aku akan cuba tolong apa-apa masalah ke, apa-apa berkenaan dengan course, apa berkenaan dengan software, yang mana-mana efek korang tak boleh nak buat, aku insyaAllah boleh kongsikan semasa live. Aku akan cuba terangkan. Tapi certain problem ada yang aku tak dapat nak solve kan, sebab maybe ada yang masalah software tu disebabkan laptop korang ke, ataupun maybe korang ada tersalah tekan ke, yang tak pernah aku alami situasi tu. Maybe ada part yang aku tak dapat nak tolong. Tapi aku akan cuba sebaik mungkin lah. Sebab sebelum ni pun aku ada, lagi-lagi Adobe Premiere Pro ni dia agak sensitif sikit dari segi audio dia ke kan. So benda tu kadang-kadang aku sendiri pun tak pernah alami situasi macam tu. So aku akan cuba tolong apa yang aku dapat mampu, apa yang aku mampu tolong lah. Okay. Itulah dia lagi antaranya sublimation design lah. Sublimation design mostly aku insyaAllah sebab Adobe Illustrator kan, aku boleh tolong lah. Kalau korang tunjuk nak buat efek ni macam mana, nak buat efek ni macam mana, aku boleh tunjuk step by step. Okay, korang jangan tiba-tiba DM aku kat Instagram tanya aku ambil job design baju ke tak. Aku tak ambil. Aku design baju aku tak ambil job tu. Aku dah tak buat dah sekarang. Sebab design baju memang banyak permintaan, tapi aku dah tak ambil sebab sana aku busy juga. So aku tak ambil job luar untuk design baju. Tapi maybe aku boleh je kasih dekat dalam grup support aku, siapa yang beli course sublimation design aku kan. So korang boleh tunjuk awak korang, apa yang korang dah belajar pasal sublimation design, korang boleh kongsikan dekat dalam grup support tu apa yang korang buat, apa yang korang dah boleh buat, perbezaan korang punya baju-baju yang pernah print ke sebelum ni. Kongsi-kongsikan lah. Okay. Cun. Actually aku tak fikir lagi. Apa ni? Ada website apa-apa yang boleh buat stok untuk apa-apa ke? Contoh macam stok foto gitu, tapi version Premiere Pro. Selain mid sikit. Aku minat mid sikit sebab dia punya copyright tu tak teruk sangat lah. Certain apps yang sedia ada sekarang ni, dia punya copyright tu over sangat lah. Dia dapat tangkap lagu apa yang kita guna. Sebab sebelum ni aku tapi yang macam stok apa, kalau macam stok gambar ke, untuk stok foto ke kan, gitu kan, aku biasa jarang lah guna. Tapi korang boleh je cari dekat YouTube pun sebenarnya lagi better. Sebab YouTube copyright dia biasanya dia akan tangkap dekat lagu je, untuk video jarang lah. So mostly kalau macam green screen ke kan, aku pun ambil daripada YouTube pun tak ada masalah. Okay, tapi untuk audio, aku setiap kali ni aku ada guna ni tau. Dulu lah waktu awal-awal dulu aku pakai Epidemic Sound. Mostly YouTubers memang ramai guna Epidemic Sound ni. Aku pun try juga guna Epidemic Sound. Cuma dia punya bayaran setiap bulan tu, leceh. Aku awal bulan pertama je, aku try download banyak. Lepas tu aku ingatkan bila lepas 1 bulan tu, video yang kita dah upload dekat YouTube, dia dah tak kacau. Rupanya lepas aku dah upload video tu lepas sebulan, memang dia akan email je kat aku, yang dia akan suruh apa orang panggil tu sambung bayar lah. Tapi dah aku tak nak upload kan, so biar je lah. Okay. Unsplash. Aku tak pernah buka Unsplash, tapi jom kita tengok apa apps dia boleh buat. Okay, thank you kepada Dizu Demok ni. Okay, so kat sini untuk dapatkan stok foto Tapi ni kira macam apa? Macam Behance Ke dia bukan macam Behance?
Sebab kalau macam Behance tu kita dapat daripada artwork hasil kerja orang kan. So kita tak tahu dia punya tahap copyright tu. Bila kita dah betul-betul pro lah. Aku tak pro lagi. Tapi aku dengar daripada orang-orang yang betul-betul pro kat bahagian atas kan. Dia punya tahap copyright tu even korang kalau macam nak guna typography, guna font kan kita standard download dekat Dafont apa semua kan. Download dekat Dafont kan. Lepas tu kita sendiri tak tahu yang sebenarnya dekat Dafont ni ada certain yang perlu kena ada lesen. Tak pun kena ada, boleh kena copyright ke. Tapi kita tak tahu kan. Dia ada sampai satu tahap, maybe kita kena jaga-jaga ya hasil kerja orang kan. Okay. Aku rasa kita dah boleh tamatkan lah kita punya live streaming kita pada hari ni. Anyway, korang boleh subscribe YouTube channel Weekend. So Weekend kita ada YouTube channel. Korang boleh subscribe. Tapi tak banyak pun. Kita orang pun tak berapa aktif lagi dekat Weekend punya YouTube channel. Hari tu kita orang ada buat live streaming. So live streaming kat Weekend. Cubalah dapatkan 300 subscribers before tahun 2021 kan. Korang kalau yang tak subscribe lagi, boleh try subscribe. Lepas tu kita orang pun ada Facebook. Facebook ni lah yang korang tengah tengok kan. Korang boleh follow, boleh like juga. Instagram pun sama. Okay, so maybe kalau kita orang ada features project ke, kita orang boleh feature project kan, kita orang boleh masukkan dekat Instagram apa semua kan. So dah lalang tu, aku pun promote juga aku punya YouTube channel. Aku ada YouTube channel personal aku. So korang boleh tengok Inhaf 00. So aku background aku industry design. So kat sini aku ada kongsikan aku punya life of industry design, projek-projek aku dekat semester sebelum ni lah. Korang boleh tengok. Okay, memang aku minat editing video. Dan lagi satu, aku player chess. Siapa kat sini player chess, korang boleh DM aku kat Instagram, kita try lah lawan. Okay, korang cakap game chess apa, aku ada chess.com, aku ada Lichess dengan Chess24. Tiga platform ni aku guna. So siapa nak main chess dengan aku, insyaAllah aku boleh consider masa lah. Untuk chess je aku boleh consider masa. Okay, aku memang minat chess. So korang kalau tengok cerita Queen Gambit tu, masa hari pertama je keluar Queen Gambit dekat Netflix tu, aku terus tengok 7 episod tu dalam masa 1 hari je. So memang aku letak tepi semua kerja-kerja aku. Okay, aku tengok Queen Gambit je lah. Dia semua bercerita berkenaan chess bagi aku best lah. Okay, tapi aku tak ada nak cakap power sangat. Aku suka main lah. Okay, chess ni macam best lah. Game dia ada strategi khas dia. Okay, so korang boleh lah. Boleh, siapa yang minat, siapa yang tak minat pun try belajar main chess. Okay, tu je untuk live kita pada hari ni. Thank you so much siapa yang tengok daripada awal sampai habis. Aku sangat respect korang. Sebab aku kalau kelas sampai 1 jam lebih macam ni pun aku pun tak boleh nak fokus macam tu kan. Thank you so much lah siapa yang boleh tengok video ni sampai habis, siapa yang tengok live streaming sampai habis. Memang aku doakan korang ingat apa yang aku ajar pada hari ni kan. Kalau tak ingat pun tak apa, korang boleh tengok balik. Okay, thank you so much. Thank you so much di Zudemok ni. Tengok aku perasan je dia punya chat ni daripada awal sampai habis. Thank you so much. Terima kasih. Aku sangat appreciate. Thank you. Kita jumpa pada next week. Pada hari yang sama, pada masa yang sama. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.